Okay, kalau tak ada kelas, makan. Kalau tak pun tanda buku, buat soalan, buat kertas kerja. Banyak sebenarnya kerja cikgu-cikgu. Senggang, saya mak buku murid-murid, update data kehadiran, banyak lagi lah. Sekarang kita buat preparation untuk next class. Preparation untuk next class. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini aku sekali lagi nak menjawab persoalan yang ditanya kepada aku di Instagram. Soalan yang ditanya kepada aku adalah apakah aktiviti cikgu-cikgu sewaktu off class? Maksudnya waktu senggang ada satu kelas, senggang satu kelas lagi, apakah aktiviti cikgu-cikgu? Jadi aku akan jawab persoalan tu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini aku nak cakap sikit tentang apa yang best di duduk asrama ni. Simple tricks to expose your kids to English learning. Jadi aku akan pecahkan aktiviti-aktiviti cikgu ni kepada 3 aktiviti. Aktiviti yang pertama adalah persediaan akademik, aktiviti yang kedua adalah perkeranian dan lain-lain, dan aktiviti yang ketiganya adalah rehat. Aktiviti yang pertama iaitu persediaan akademik. So kebanyakan guru-guru ini sewaktu di bilik guru mereka membuat persediaan untuk kelas yang seterusnya. Sebenarnya ada banyak. Persediaan ni bila kita cakap memang ada banyak. Yang pertamanya, yang paling penting sekali adalah lesson plan. Jadi kepada siapa-siapa yang tak tahu, lesson plan ini adalah license to teach untuk cikgu-cikgu ni. In fact, sekiranya seorang guru itu masuk ke kelas tanpa lesson plan, mereka boleh dikenakan denda, tata tertib, atau worst come to worst boleh dikenakan compound. Yang kedua, mereka perlu menyediakan teaching materials. Jadi teaching materials ni pun ada banyak juga. Setiap kali guru masuk ke kelas, guru-guru ini akan bersedia dengan teaching materials masing-masing. Sebagai contohnya, handout, projector, ataupun bahan-bahan lain yang difikirkan perlu bagi membantu mereka untuk menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan isi kandungan pelajaran pada hari itu. Di bilik guru, guru-guru juga akan membuat persediaan dari segi ilmu di mana mereka akan study. Ada dalam kalangan mereka yang membuat nota ataupun mereka membaca semula nota-nota yang telah mereka sediakan sebelum ini supaya bila di dalam kelas mereka dah cukup dengan ilmu dan apa yang ingin disampaikan. Guru juga membuat soalan peperiksaan. Walaupun kita tahu peperiksaan ni ada peperiksaan awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun, namun persediaan untuk membuat soalan ini dimulakan daripada awal tahun di mana guru-guru akan mengumpul materials yang dirasakan bagus untuk dimasukkan di dalam kertas soalan peperiksaan. Dan akhir sekali, dari segi persediaan akademik, guru-guru juga akan menyemak hasil kerja murid. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah di mana ianya makan masa yang panjang juga, ambil masa guru yang panjang juga untuk semak hasil kerja murid. Bayangkan, seorang guru itu mengajar 5 kelas dan setiap kelas ada lebih kurang, paling kurang 25 orang lah katakan. Jadi 25 orang kali dengan 5, berapa agaknya guru-guru perlu menyemak hasil kerja murid. Moving on to the second types of activity yang cikgu-cikgu buat di dalam bilik guru adalah perkeranian dan lain-lain. Bila kita bercakap tentang kerja-kerja perkeranian, inilah sebenarnya yang banyak mengganggu masa guru-guru untuk fokus kepada aktiviti akademik. Yang pertama sekali adalah kertas kerja program. Jika anda lihat, sepanjang tahun di sekolah terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah dan semua aktiviti-aktiviti ini memerlukan dokumentasi. Apakah itu dokumentasi? Kita mulakan dengan membuat kertas kerja program. Selepas membuat kertas kerja program, guru-guru perlu menjalankan aktiviti tersebut. Setelah menjalankan aktiviti tersebut, guru-guru perlu membuat laporan. Kalau kita tengok balik daripada first stage, dari segi menyediakan kertas kerja program, itu memerlukan satu perancangan yang teliti. Sebab apa? Untuk kita jalankan aktiviti tersebut, kita memerlukan barang di mana ia akan melibatkan proses pembelian dan ini dijalankan dengan teliti. Sebab penting supaya kita menggunakan hasil-hasil atau menggunakan sumber-sumber kerajaan di tempat yang sepatutnya untuk orang yang sepatutnya. Seterusnya, guru-guru juga perlu membuat
persediaan secara fizikal terhadap kelas-kelas mereka. Jadi bila kita cakap persediaan secara fizikal ini, ada banyak benda yang guru-guru perlu lakukan seperti learning display. Sebab itu di awal tahun guru-guru ada yang bawa suami, ada yang bawa isteri, ada yang bawa anak-anak untuk bantu mereka menampal segala learning display di dalam kelas. Dan di waktu persekolahan pula guru-guru akan menampal hasil kerja murid di dalam kelas supaya murid-murid ini dapat lihat apa yang mereka hasilkan. Guru-guru juga perlu membuat hiasan dan mengatur susunan di dalam kelas. Alhamdulillah, so far dari pengalaman saya sendiri, saya sering dibantu oleh murid-murid yang ringan tulang untuk bantu saya menampal hasil kerja murid dan membuat susun atur kelas serta hiasan di kelas. Guru-guru juga perlu mengurus data murid. Sebenarnya kita ada banyak, tak adalah banyak, kita ada dalam beberapa sistem online yang perlu diuruskan oleh guru-guru. Sebagai contohnya saya ambil APDM. APDM ini diuruskan guru untuk data-data murid seperti pendapatan ibu bapa, kalau ada sakit, kehadiran ke sekolah setiap pagi, kalau tak silap saya sebelum pukul 8 pagi dan sebagainya. Ada yang terlibat dengan kerja-kerja koperasi. Kalau awak pergi sekolah, awak akan jumpa koperasi sekolah yang mana awak beli pensel, awak beli pen, awak beli buku, awak beli dan sebagainya. Yang terlibat untuk menjalankan aktiviti penjualan tersebut adalah guru-guru. Akhir sekali, guru-guru juga perlu melatih murid-murid. Yang ini awak boleh tengok dari segi sukan dekat padang cikgu ada, dari segi co-curriculum, unit uniform, kawat kaki, debat, choral speaking, program math, kangaroo dan sebagainya. Itu juga melibatkan penglibatan guru-guru secara aktif untuk melatih murid-murid tersebut.